وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, khususnya sahabat pencinta Al-Quran, mudah-mudahan kita semua pada pagi ini mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita pada pagi ini ialah berkenaan dengan suri rumah tangga. Kan, bagaimana suri rumah boleh mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang patut dia lakukan? Baik, sidang hadirin mukminin, pada pagi ini bukanlah tujuan saya untuk memperendahkan golongan yang berkerjaya, yang ada profession. Bukanlah niat saya untuk memperendahkan golongan yang keluar pagi pergi pejabat dan sebagainya. Tetapi kita cuba untuk menceritakan bagaimana keindahan agama kita, iaitu setiap orang, sama ada lelaki ataupun perempuan, dan juga setiap orang yang sama ada dia mempunyai career ataupun profession yang tertentu, termasuklah kaum suri rumah. Kan, walaupun kita dalam masyarakat kita menganggap suri rumah ni, kita kata golongan yang tidak ada kerjaya. Kan, kita seringkali menganggap mereka ni golongan yang tidak ada pendapatan yang tetap, tidak ada pangkat dan sebagainya. Tetapi sebenarnya sebagaimana yang saya sebut tadi, dalam agama kita ni sangat indah, kan, sangat indah. Setiap pihak itu mempunyai sumbangan masing-masing, dan setiap hamba Allah Ta'ala itu dibukakan pintu syurga itu seluas-luasnya untuk mereka berusaha mendapatkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah tidak adil, maha adil. Maka terpulang kepada kita sama ada kita ingin merebut ataupun tidak peluang yang dibukakan seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk golongan suri rumah yang sering dianggap sebagai golongan yang tidak bekerja, kan. Walaupun sebenarnya kerja suri rumah ni sangat banyak, kan, sangat sibuk, daripada pagi sampai tengah hari, sampai petang, sampai malam, sibuk kemas rumah, bersih itu ini dan sebagainya. Tapi dalam konteks masyarakat kita ini, golongan suri rumah dianggap sebagai golongan yang tidak bekerja. Tak apalah, kita faham tentang definisi itu. Dan yang keduanya, kita faham bahawa ramai di kalangan suri rumah ini, dalam diri mereka ada juga sedikit sebanyak perasaan seperti kita kata inferior, kan, inferiority complex, rasa rendah diri. Kalau berkumpul dengan kawan-kawan sama sekolah dulu, kita buat reunion sebagai contoh, ataupun kawan-kawan masa di universiti dulu, kita berkumpul ramai-ramai, kawan-kawan kita ada yang kerja doktor, kan, specialist, ada lawyer, ada engineer, ada accountant dan sebagainya, ada business. Yang kita ni pula suri rumah, kan. Orang tanya kawan kita, masing-masing jawab dengan pangkat masing-masing, dengan jusanya dan sebagainya. Kita pula duduk di rumah. Jadi ada di kalangan kita, bukan setakat ada, tapi ramai juga di kalangan kita yang sering rasa rendah diri dan sebagainya. Dan saya ingat adik ipar saya sendiri pun ada bagi tahu, sebab dia pun seorang suri rumah.
Dia pun bagi tahu bila nak isi borang anak-anak sekolah kan, anak-anak sekolah nak minta sekolah dan sebagainya, bila bahagian pekerjaan ibu tu nak tulis pada kotak kosong, pada ruang kosong berkenaan dengan pekerjaan ibu tu, nak tulis ibu sebagai suri rumah tu, dia rasa dia terasa sangat kan, dia terasa sangat sebab dia ada kelulusan kan, ada kelulusan dan pernah bekerja pun dengan pekerjaan yang baik, dengan pendapatan yang baik, tiba-tiba sekarang ni jadi suri rumah. Jadi ada perasaan inferior itu, rasa rendah diri dan sebagainya. Jadi sebab tu pada pagi ini saya memilih tajuk berkenaan dengan suri rumah, supaya setiap kita ni di kalangan kita yang menjadi hamba Allah mengetahui bahawa kita semua mempunyai peranan yang besar sebenarnya dalam agama. Kita mempunyai kedudukan yang sebenarnya baik kan, kedudukan yang Allah Ta'ala buka seluas-luasnya pintu syurga kepada kita untuk kita merebutnya. Cuma terpulang kepada kita sebenarnya untuk kita memilih dan berusaha dengan peluang yang begitu besar yang Allah Ta'ala bukakan kepada kita. Jadi sekali lagi saya nak tegaskan bahawa tajuk kita pada pagi ini bukan sekali-kali berniat untuk memperendahkan kawan-kawan kita yang bekerja di pejabat, yang berniaga, yang ada profession yang hebat-hebat dan sebagainya, tetapi kita cuba untuk memberi penjelasan kepada semua kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita bahawa setiap kita ini ada tempat yang istimewa sebenarnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa mengira kita ni suri rumah ataupun kita mempunyai kerjaya di pejabat, kita berniaga dan sebagainya. Baik, maka tajuk kita pada pagi ini adalah khusus dan sangat istimewa untuk para suri rumah kan, yang full time duduk di rumah, yang sering dianggap sebagai tidak ada kerjaya dan dianggap sebagai tidak bekerja walaupun sebenarnya bekerja siang malam di rumah tu. Dengan sibuk pasal anaknya, baju anak dan sebagainya, hantar anak ke sekolah kan, tengok anak buat homework dan sebagainya. Tapi itulah realiti kita, sering dianggap sebagai tidak bekerja. Tak apa, kita faham tentang definisi itu. Jadi apa dia pahala yang besar yang sebenarnya dijanjikan dalam agama kita melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang istimewa sangatnya bagi orang yang menjadi suri rumah? Jadi ini yang kita akan pelajari pada pagi ini. Jadi sahabat-sahabat sekalian, sebenarnya perkara yang paling utama ini, saya bercakap tentang bagaimana rangka tajuk kita pada pagi ini terlebih dahulu. Kan, sebenarnya bila kita bercakap tentang agama kita ini, di antara pahala yang besarnya ialah soal keyakinan. Kan, soal keyakinan. Keyakinan itu sendiri pun diberikan pahala bila kita semayang saja kan, bila kita buat sesuatu. Sebenarnya apa yang ada dalam diri kita itu tentang soal keyakinan, soal kepercayaan kita itu semua diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka keyakinan itu juga ada termasuk dalam amal-amal soleh. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana Allah Subhanahu Wa Taala menguji kan keimanan kita kepadanya? Jadi ini yang kita akan bicarakan. Bagaimana keyakinan seorang suri rumah itu akan mendatangkan pahala kepadanya? Kan, bagaimana, apa beza kan keyakinan kita sebagai suri rumah yang dikatakan sebagai tidak bekerja itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita banding dengan keyakinan yang dimiliki oleh orang yang ada kerjaya kan. Begitulah juga dengan amalan-amalan seperti sembahyang kita. Kan, apa beza sembahyang seorang suri rumah dengan sembahyang seorang yang keluar pagi-pagi pergi pejabat kan, keluar pagi-pagi keluar cari rezeki dengan cara berniaga dan sebagainya. Apa perbezaan di antara kita yang full time di rumah dengan kawan-kawan kita yang terlibat dengan corporate, dengan bidang komersial, dengan bidang profesional tertentu dan sebagainya. Yang ketiganya ialah poin yang saya nak
antara yang saya nak highlightkan pada pagi ini ialah tentang amal-amal jariah kita. Dan amal jariah kita yang pahala itu terus mengalir. Ini juga antara perkara yang sering kita overlook, kan, kita terlepas pandang. Baik, mungkin ada di kalangan kawan-kawan, sahabat-sahabat sekalian yang mungkin tidak begitu clear, tak nampak lagi apa dia amal-amal yang dimaksudkan dengan amal jariah. Kan mungkin ada antara kita yang kata apa kaitan suri rumah ni dengan buat masjid sedekah dekat masjid, dekat buat jalan sebagai amal jariah. Sebenarnya bukan itu yang saya maksudkan. Baik, amal jariah ini sahabat-sahabat sekalian, kalau kita nak faham, antaranya ialah berkenaan dengan apa yang disebut oleh para ulama tentang kenapa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi insan yang terbaik, menjadi insan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebenarnya banyak kan antara kemuliaan Nabi kita. Tapi yang saya nak sebut salah satunya yang sangat relevan dengan tajuk kita pada pagi ini, iaitu segala kebaikan yang dilakukan oleh umat Islam pada hari ini, semuanya itu berpunca dari dakwah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kitalah yang memperkenalkan akidah tauhid kepada kita. Bagaimana untuk yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita jugalah yang mengajar tentang sembahyang, tentang puasa, tentang zakat, tentang sedekah dan segala amal-amal soleh. Maka setiap amal-amal soleh yang dilakukan oleh manusia pada hari ini, semuanya ada sumbangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah yang disebutkan oleh para ulama, Nabi kita ini menjadi manusia yang terbaik antara sebabnya. Menjadi manusia yang terbaik kerana kebaikan itu bersumberkan daripada baginda Nabi. Jadi apa kaitan dengan suri rumah? Suri rumah pun macam tu. Kan suri rumah ni kerana dia juga berperanan seperti Nabi. Kan daripada suri rumah inilah bersumbernya kebaikan. Bagaimana suri rumah mendidik anak dia, bagaimana suri rumah jaga pakaian anak dia, mandikan anak dia, sediakan makan minum dan sebagainya, bersihkan tempat tinggal, sehingga kan anak-anak ini dia keluar, pergi sekolah, pergi universiti, pergi bekerja dan sebagainya, termasuk suri rumah juga menjaga suami dia, kan, jaga tu daripada A sampai Z. Kan ada, kita tahu ada di kalangan para isteri yang jadi suri rumah sepenuh masa ini, pakaian suami pun dia yang gosok, dia yang iron, kan, malah sampai tahap banyak benda-benda yang sangat peribadi tentang suami pun dia yang jaga. Maka semuanya itu ada sumbangannya yang dilakukan oleh para suri rumah. Kalau sahabat-sahabat masih ingat sewaktu kita bercakap tentang tajuk harta sepencarian dahulu, kan, kenapa harta sepencarian itu diperolehi oleh isteri walaupun isteri tidak bekerja, kan, walaupun isteri full time sebagai suri rumah, kan, kenapa mahkamah bagi juga kepada isteri ni yang tidak bekerja, tak ada sumbangan dari segi keuangan untuk mendapatkan sesuatu aset ataupun harta tersebut. Jawapannya kerana sumbangan isteri tadi dalam rumah tangga. Bila dia jaga rumah tangga dia elok-elok, kan, bila dia jaga makan minum dan sebagainya, dia jadikan rumah itu bersih dan lain-lain, itu sumbangan itu dia ambil kira oleh mahkamah syariah untuk memberi hak kepada isteri tadi sebanyak 1/3 ataupun separuh daripada harta suami dia, walaupun dia tak bayar apa-apa pun, dan walaupun dia tidak ada sumbangan dari segi keuangan. Itu contoh mudah, kan, untuk kita faham. Maka pahala pun dia punya konsep dia sama. Walaupun si isteri tadi dia tidak bekerja, kan, dia tidak berdakwah macam suami dia seorang pendakwah, kan, sekarang ni kan sibuk bercerita tentang selebriti tu, selebriti ini, kan, PU dan sebagainya, imam muda lah apa semua. Jadi si suami ni sibuk keluar berdakwah. Suami ni sibuk keluar berdakwah. Hari ni di Kuala Lumpur, kan, esok Johor pula, lusa dapat jemputan dari Kelantan, lepas tu minggu depan dapat jemputan dari Brunei, ada pula kemudiannya selepas itu berceramah di Sabah, lepas tu ke Sarawak.
Jadi suami tu sibuk berdakwah. Apakah isteri dapat pahala ataupun tidak? Daripada apa yang dilakukan oleh suami dia. Jawapan dia ada. Kita akan tengok nanti sekejap lagi tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana segala pahala dan segala pahala yang dilakukan oleh suami tadi yang tidak dilakukan oleh isteri, sebenarnya pahala suami itu pun isteri, sebanyak mana yang suami itu dapat pahala, isteri pun dapat juga. Jadi ini antara kemuliaan yang sangat besar, keistimewaan, satu kedudukan yang begitu istimewa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum wanita yang berpangkat dengan pangkat suri rumah sepenuh masa ini. Mereka juga dapat pahala sebagaimana pahala suami mereka yang berdakwah. Saya bagi contohlah supaya tuan-tuan dan perempuan boleh faham apa yang saya maksudkan. Contohnya suami kita ni, dia keluar rumah, kan? Dia keluar dari rumah. Dia ni, suami kita ni satu orang yang suka buat benda baik. Kitalah yang sediakan pakaian dia, kan? Dia nak minum petang, kita buatkan air untuk dia, goreng pisang lah apa semua. Jadi suami kita keluar dalam keadaan fresh, kan? Suami kita keluar dalam keadaan fresh. Anak kita pun begitu juga, kita mandikan dia, gosok gigi dia, walaupun pagi-pagi berperang ni dengan anak-anak ni. Ada anak yang mudah mandi, kita bagi arahan sekali je, dia terus mandi sendiri. Ada anak kita pula puas kena dokong, kena tolak dan sebagainya, kena paksa nak gosok gigi. Semua tu sahabat-sahabat sekalian, Allah Ta'ala bagi pahala. Ya, kita dah bercakap banyak kali tentang bagaimana maha adilnya Allah. Pahala ni bukan setakat dia datang daripada sembahyang, bukan setakat dia datang daripada kita baca Quran. Walaupun itu kita tak nafikan. Pahala tu sangat besar daripada sembahyang, daripada baca Quran, daripada sedekah dan sebagainya. Tapi yang selalu ramai di kalangan kita ni terlupa. Apabila dia susah jaga anak, bila dia susah jaga suami, bila dia kesunyian di rumah kerana suaminya tinggalkan dia, bukan tinggalkan kerana bercerai ataupun kerana bergaduh, tapi kerana suaminya bekerja, kerana suaminya seorang doktor, suaminya berkhidmat untuk masyarakat, suaminya polis, tentera dan sebagainya, berkhidmat untuk masyarakat, ataupun suaminya seorang ustaz, seorang pendakwah dan sebagainya. Ramai di kalangan kita yang lupa bahawa semuanya itu mendatangkan pahala kepada suri rumah tadi. Dia merasakan bahawa bila dia sunyi di rumah, dia tak dapat apa-apa. Kan, dia merasakan bahawa dia rugi, kan? Dia rugi menjadi suri rumah kerana dia tak bagi sumbangan kepada masyarakat. Ini yang kita kata kesilapan yang besar yang sering kali berlaku kerana salah faham ataupun konsep pahala itu tidak difahami dengan baik oleh sebahagian di kalangan kita. Sebenarnya dengan sebab kita jaga rumah tangga kita, kita jaga suami kita, makan minum dia, kan, kebersihan rumah dan sebagainya, sehingga dia menyebabkan dia sihat, kan. Suri rumah ni peranan dia sangat besar, pahalanya sangat besar. Kenapa? Sebab kalau rumah kita tak cuci, kan, rumah kita tak cuci, apa jadi? Kan, pagi-pagi kita kena kebas, bersihkan katil, selimut, apa semua. Kan, cuba tengok rumah orang yang mana tak dijaga kebersihan. Habis dengan hamanya datang, kan, dengan anak-anak jadi alergik, jadi gatal-gatal dan sebagainya. Kenapa? Sebab kebersihan rumah itu tidak dijaga dengan baik. Tapi berbeza dengan kita, suri rumah yang sentiasa jaga, kan, kita bersihkan semua bilik tidur anak dan itu pahala tu, kan, itu pahala yang sangat besar. Dan sebagaimana yang saya sebut tadi, bila anak tu dia keluar pergi belajar, kan, sama ada di sekolah ke di universiti dan sebagainya, kan, ataupun anak kita keluar kursus kemahiran mara dan sebagainya. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila anak kita keluar untuk menuntut ilmu, walaupun dengan apa nama sekalipun lah, pergi sekolah ke, ada kursus ke, kan, dan sebagainya, anak-anak kita yang masuk IKM, kan, Institut Kemahiran Mara, College Community dan sebagainya, saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dapat pahala tak orang yang keluar pergi belajar? Kan, sebelum ni kita dah banyak dah ceritakan tentang pahala
sepanjang jalan tu siapa yang keluar untuk pergi belajar. Kita pula suri rumah yang keluar pergi menuntut ilmu, yang pergi dapatkan training dan sebagainya itu anak-anak kita. Anak lelaki kita, anak perempuan kita. Berapa orang? 2 orang, 3 orang, 4, 5, 6, 7. Berapa ramai bilangan anak-anak kita. Cuba bayangkan, setiap anak kita tu dapat pahala daripada Allah. Si ibu ini, kita sebagai si ibu, dapat tak pahala daripada Allah? Jawapan dia dapat. Jawapan dia dapat. Cuba bayang, kalau anak kita 5 orang, kesemua pahala-pahala daripada 5 orang yang keluar rumah menuntut ilmu tu, semua tu datang kepada kita. Kita seorang. Pahala datang daripada 5 orang anak kita yang pergi training dan sebagainya. Itu semua datang. Pahala tu semua juga diberikan oleh Allah Ta'ala tanpa dikurangi sedikit pun. Maksud dia, katalah kita buat satu analogi, suatu permisalan untuk kita mudah faham. Katalah pahala untuk anak kita yang seorang tu, pahalanya sebesar Gunung Kinabalu lah kita kata kan. Anak pertama pun pahalanya sebesar Gunung Kinabalu, anak yang kedua pun pahalanya sebesar Gunung Kinabalu dan seterusnya. Cuba bayangkan berapa banyak emas yang sebesar Gunung Kinabalu tu kita dapat. Kalau 5 anak, 5 Gunung Kinabalu kita dapat daripada emas, harta yang sangat bernilai. Ini pahala ni. Ini pahala. Belum lagi kita mengambil kira pahala suami kita. Suami kita sebagai seorang doktor, sebagai contoh, arkitek, engineer. Dia bekerja untuk negara, untuk masyarakat. Kan, dia menyelesaikan banyak masalah yang dihadapi oleh masyarakat, oleh negara dan sebagainya. Apa yang dia lakukan itu, yang mendatangkan pahala, itu pun kita sebagai suri rumah dapat. Kita suri rumah dapat. Kita tak buat apa yang mereka buat dengan keluar, dengan menghadap jamnya, dengan keluar, dengan menghadapi karenah kawan-kawan pejabat dan sebagainya, dengan sumbangan dia manfaat untuk semua orang. Malah Dr. Yusuf almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu taala dalam kitab dia Fiqhul Awlawiyat and Fiqh of Priorities, dia mengatakan bahawa pahala pahala amal soleh yang manfaatnya tersebar kepada ramai orang, itu lebih aula, kan? Lebih besar pahalanya berbanding dengan ibadat ifradi, ibadat persendirian, perseorangan. Macam kita zikir apa semua ni, berbanding dengan amal-amal soleh yang melibatkan orang ramai, yang manfaatnya tersebar kepada orang ramai. Maka Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah ta'ala mengatakan bahawa amal ibadah yang mana manfaatnya tersebar kepada orang ramai, maka pahalanya itu lebih aula, lebih afdal, lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu saya kata tadi, kita sebagai suri rumah, kan, kita fokus kita ialah rumah. Suami kita balik boleh rehat, katil semuanya bersih, semuanya kemas, tak ada kotoran hama yang menyebabkan dia gatal, dia tak selesa untuk tidur. Kita bersihkan. Anak-anak kita pun bila balik rumah kita rumah yang bersih, rumah yang kemas, sehingga mereka dapat rehat di rumah, dan makan minumnya semuanya terjaga. Kan, petang-petang buat kuih lah apa semua. Jadi kehidupan tu bahagia, seronok. Menyebabkan mereka ni dalam keadaan sihat. Bukan saja sihat dari segi fizikal, tapi sihat dari segi mental. Cuba bayangkan berapa banyak pahala seseorang suri rumah itu boleh dapat. Dalam keadaan dia tidak keluar rumah. Dalam keadaan dia sering dianggap sebagai seorang yang tidak ada kerjaya, yang tidak bekerja. Walaupun sebenarnya dia bekerja bermula daripada sebelum subuh lagi. Pada pagi ni, kebanyakan suri rumah bangun sebelum subuh lagi untuk siapkan anak-anak yang nak pergi sekolah, suami yang nak pergi pejabat dan sebagainya. Jadi ini antara fokus kita pada pagi ini. Baik, sidang hadirin mukminin, kalau kita tengok dalam ayat Quran, kita tengok bagaimana Allah Ta'ala menyebut tentang isteri ini sangat simple, kan? Sangat simple. Contohnya surah An-Nisa ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Allah Ta'ala kata wanita yang salihah, qanitat, wanita yang taat kepada Allah, hafizat, kan, dia pelihara diri dia, lil ghaibi, bima hafizallah, dia pelihara diri ketika suami dia tak ada. Suami dia keluar rumah, pergi kerja dan sebagainya. Dia duduk rumah seorang-seorang, anak pun dah keluar, kan, semua orang dah keluar, dia duduk rumah seorang-seorang. Dia jaga diri dia, kan, dia jaga diri dia. Allah Ta'ala, kan, oleh kerana Allah Ta'ala memelihara dia. Allah Ta'ala bagi jaminan. Allah Ta'ala pelihara dia. Jadi yang penting kita salihah, kita taat kepada Allah, kita jaga diri kita. Kita jangan buat benda yang maksiat, jangan buat benda yang mungkar. Ni kadang-kadang bila kita duduk di rumah, kita ada kelab kita sendiri, kan. Kelab bersembang apa ni dengan jiran. Saya tengok di setengah-setengah taman tu, ada rumah jiran yang ada buai, kan, masing-masing 3-4 orang duduk dekat buai tu, bersembang, keluarlah topik. Kalau topik pasal kuliah ke, baguslah. Ni topik mengumpat jiran sebelah sana, kan, melaga-lagakan jiran sebelah sini dan sebagainya. Itu kita tak pelihara diri kita. Bila kita tak pelihara diri kita, kita tak termasuk di dalam pemeliharaan Allah yang Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat 34. Jadi poinnya ialah kita jaga diri kita, kan? Kita jaga diri kita supaya kita jadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesabaran kita duduk di rumah itu, istiqamahnya kita setiap pagi buat benda sama. Mana tak jemunya, kan? Tanyalah siapa-siapa pun, kalau buat benda yang sama, jemu. Bukan saja kerja rumah, kita jemu. Bangun pagi, masukkan baju dalam mesin basuh. Lepas tu bila dah habis mesin basuh, keluarkan baju, masuk dalam dryer. Siapa yang tak ada dryer, dia jemur dekat luar, kan. Lepas tu vacuum rumah, lepas tu clearkan sinki dan sebagainya. Benda yang sama setiap pagi, tengah hari sampai ke petang, sementara tunggu anak balik, suami balik dan sebagainya. Benda yang sama every day, setiap hari benda yang sama. Mana tak jemunya? Sebenarnya soal jemu ni dia berlaku pada semua orang. Semua orang yang buat benda yang sama dia jemu. Saya ada ramai kawan-kawan yang jadi cikgu sekolah pun sama. Dia kata mengajar dah dekat 30 tahun. Kan, 20 tahun lebih, dekat 30 tahun. Mengajar benda sama, tak sabar dah nak pencen. Ada kawan saya seorang pensyarah di institut perguruan yang melatih guru-guru ni. Dia pensyarah. Dia cerita pada saya, dia nak pencen awal. Dia tak mau tunggu dah pencen 60 tahun ke apa, dia tak mau tunggu pencen lama-lama. Sebab dia dah jemu sangat dengan kerja dia. Ada seorang kawan saya, seorang lagi, pensyarah perempuan, stres kerja, kan, nak berhenti, tak sabar dah, tak boleh tunggu dah. Jadi itu contoh kerja di mana-mana sekalipun, termasuk di rumah pun, sebab benda yang setiap hari kita buat benda sama. Jadi ketabahan kita, istiqamahnya kita terus melakukan kerja kita, walaupun nama kerja kita itu kerja-kerja rumah, maka semua tu mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan ingat pahala ni hanya melalui pegang tasbih. Jangan ingat pahala ni hanya melalui bila kita buka Quran sahaja. Saya tak nafi yang buka Quran tu memang pahalanya besar, tapi jangan anggap itu sahaja pahala. Sebenarnya kesabaran kita setiap hari mengadap mesin basuh, mengadap sinki, mengadap lantai rumah dan sebagainya, itu semua pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan memandang lantai rumah tu tak memberi pahala. Jangan pandang baju-baju anak kita yang kita basuh tu tak bagi pahala kepada kita. Itu semua sumber pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba bayang orang yang jaga anak dia baik-baik dengan orang yang tidak jaga anak dia baik-baik. Kita tahu mana-mana ibu bapa yang tidak jaga anak dia dengan baik, dia akan dapat dosa, kan. Maka begitulah juga sebaliknya, kalau kita jaga anak kita elok-elok, kita jaga keluarga kita elok-elok, besar pahala itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nak sebut kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
tentang bagaimana apa yang diceritakan oleh para ulama tentang besarnya pahala. Dia tak buat ibadat macam suami dia, tapi dia dapat pahala yang macam suami dia. Kan? Suami dia pergi masjid, iktikaf, buat ibadat di masjid, dia tak pergi ke masjid, dia duduk di rumah, tapi dia dapat pahala sama macam yang suami dia pergi buat ibadat di masjid. Jadi ini yang sangat cantiknya sebenarnya. Jadi kita jangan rasa inferior bila kita jadi seorang suri rumah. Baik, satu cerita, satu kisah yang bila bercerita tentang pahala yang besar yang diterima oleh para suri rumah ini, antara kisah yang masyhur yang disebut oleh para ulama ialah kisah yang berlaku antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Asma binti Yazid Al-Ansariyah radhiyallahu anha. Apa cerita dia antara Nabi dengan Asma binti Yazid Al-Ansariyah radhiyallahu anha? Apa cerita dia? Dia Asma binti Yazid ni dia macam kebanyakan suri rumah lah kan, yang saya sebut di awal kuliah tadi, yang mana dia rasa inferior, dia rasa dia tak ada amalan, dia rasa dia ketinggalan. Sekarang ni kan ada fenomena fear of missing out. Kan kita rasa kita ketinggalan, kita terlepas itu, terlepas ini. Jadi kita tak mau ketinggalan, kita nak ikut trend macam orang dan sebagainya. Itu fenomena yang berlaku sekarang ni. Orang ada iPhone, kita pun nak ada iPhone walaupun kita tak mampu, sebagai contohlah kan. Orang lain ada kereta mewah, kita pun nak ada kereta mewah walaupun kita tak mampu. Ini apa yang kita kata fear of missing out. Orang ada tudung jenama tertentu, tak mau sebutlah jenama apa kan. Kita pun nak ikut trend juga, nak beli juga tudung macam tu walaupun kita tak ada kemampuan untuk beli semahal itu. Jadi ini fenomena yang tak bagus sebenarnya. Kita tidak ada qanaah, berpada, rasa cukup dengan apa yang kita ada. Sangat bahaya kita ada perasaan macam ni. Tapi apa yang berlaku kepada Asma walaupun lebih kurang sama, tapi dia bukannya takut dia tertinggal sebab iPhone, sebab fashion, sebab tudung semua tu. Tapi Asma ni binti Yazid, dia rasa takut ketinggalan dari segi amalan. Dari segi pahala tu. Dia takut. Sebab dia kata orang lelaki ni macam-macam dia boleh buat. Orang lelaki dia boleh beribadat di masjid, dia keluar pergi masjid. Orang lelaki dia boleh pergi berjihad. Ialah zaman Nabi SAW kan banyak al-jihad bil qital, jihad peperangan. Dia kata orang lelaki boleh keluar untuk pergi iktikaf di masjid berbanding dengan orang perempuan duduk di rumah, jaga keluarga, nak kena bersih rumah, kena basuh pakaian, sediakan makanan. Mana ada masa macam kaum lelaki yang selalu keluar buat macam-macam. Jadi benda inilah yang menghantui fikiran Asma binti Yazid Al-Ansariyah radhiyallahu anha. Jadi sebenarnya benda ni sama. Daripada zaman dulu sampai zaman kita hari ini, itulah yang menghantui fikiran kita. Aku nak dapat pahala macam mana suami aku keluar pergi masjid, pergi berdakwah, suami aku pergi rawat orang sakit, di pahala dia banyak dan sebagainya. Anak-anak keluar pergi belajar, yang aku ni duduk kat rumah aja kan. Jadi perasaan tu, perasaan inferior, rendah diri, rasa ketinggalan, rasa tak setaraf dengan orang lain dan sebagainya. Jadi Asma binti Yazid ni pun dia tanya dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana ni kita kaum wanita, isteri-isteri yang mana ibadat tak banyak kan, lepas tu duk sibuk dengan suami je kan, suami nak kena sediakan pakaian dia, makan minum dia, kita nak sembahyang sunat, nak baca Quran, nak apa semua tak boleh lah sebab sibuk dengan kerja rumah kan. Masak pun tahu sajalah. Tambah pula sekarang ni masak macam-macam. Lepas masak nak tunjuk dalam Facebook pula gambar apa semua kan, di dalam Insta dan sebagainya. Ini pun satu hal juga trend sekarang ni. Jadi masak tak boleh satu lauk, kena banyak lauk dan sebagainya. Jadi apabila ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa respon Nabi? Yang ni yang menarik sebenarnya, sahabat-sahabat sekalian.
Baik, riwayat ni panjang, saya baca yang terjemahan sajalah. Riwayat ni panjang. Maka Nabi kata kepada Asma binti Yazid Al-Ansariyah radhiyallahu anha, iaitu fahamilah wahai wanita, Nabi kata, dan bagi tahulah kepada semua kaum wanita di belakang kamu itu bahawa ketaatan isteri kepada suami dan usaha isteri untuk dapat redha suami dan kepatuhan terhadap keinginan suami itu menyamai semua itu. Nabi kata. Jadi bila kita jaga suami kita, kita jaga keluarga kita baik-baik kan, kita pastikan semua tu elok, jalan dengan elok, itu pahala tu menyamai semua tadi tu. Menyamai semua tadi. Apa yang suami kita buat kat luar tu, kita dapat pahala. Kan? Suami kita doktor sebagai contoh. Kita tahu kerja dengan on call dan sebagainya, balik dah letih, dah exhausted dengan kecemasannya, dengan pusing round ward dan sebagainya. Berapa banyak pahala dia dapat tu. Maka apa yang suami kita dapat tu, merawat orang di hospital tu, kita juga dapat di rumah ni. Saya ingat seorang kawan saya doktor, dia bagi tahu, dia kata dia rasa nak berhenti lah jadi doktor. Dia pun ceritalah kawan-kawan dia yang jadi doktor ada. Ramai juga dia kata yang berhenti, yang setakat houseman pun ada, terus berhenti. Ada yang kerja 2-3 tahun berhenti. Saya pun tanya dia, kenapa doktor nak berhenti kan? Kenapa doktor rasa penat sangat kerja doktor ni? Dia pun ceritalah. Dan yang menariknya, sahabat-sahabat sekalian, benda ni sangat relevan dengan tajuk kita ni. Dia kata kalau kerja doktor ni sibuk dengan round ward, kena pusing lah, kena round, kena pusing ward, tengok pesakit ni apa semua, on call apa semua. So dia kata kalau banding dengan kerjaya lain, office hours yang biasa ni, kerja di pejabat semua ni, kan kita ada waktu rehatnya, balik pukul 5 sebagai contoh. Jadi boleh sembahyang berjemaah, dia kata. Jadi doktor ni doktor yang baik. Doktor yang baik. Dia seorang yang sangat suka untuk buat ibadat. Bagi dia kerja yang elok ni kalau kita tengah hari boleh sembahyang zuhur berjemaah. Itu yang dia pandang. Boleh sembahyang berjemaah kan, di surau, di masjid. Lepas tu petang kita boleh pergi pula ke surau, ke masjid untuk sembahyang berjemaah. Kemudian balik rumah maghrib boleh sembahyang berjemaah di masjid, di rumah kita, di dalam taman dan sebagainya. Saya bagi tahu kepada dia dan saya petik benda yang sama sebagaimana yang saya sebut tadi dalam buku karangan almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu taala, iaitu Fiqhul Aulawiyat, and Fiqh of Priorities. Saya kata sebenarnya kita sering menganggap kita sembahyang di masjid itu pahalanya besar. Yang tu kita tak nafi. Kita tak nafi. Sembahyang zuhur berjemaah di masjid pahalanya besar. Yes. Kita sembahyang asar di masjid berjemaah dapat pahala besar. Yes. Lepas tu maghrib di surau atau masjid di taman perumahan tempat kita tinggal, pahalanya besar. Yes. Tapi Islam ni satu agama yang mengajar kepada kita bahawa bila kita niat kita nak pergi buat satu amalan, contohnya kita nak sangat pergi sembahyang berjemaah di masjid, tapi kita terhalang untuk pergi sembahyang berjemaah di masjid kerana kekangan tugas kita ataupun kerana kita uzur yang tertentu dan sebagainya. Ingat tak yang kita mengaji sebelum ni? Kita dapat pahala tak? Dapat pahala. Kita dapat pahala. Kita cemburu, kita nak buat apa yang kawan-kawan kita buat, sembahyang berjemaah, tapi kita tak dapat sebab kekangan tugas, sebab kita sakit, sebab kita uzur. Pahala exactly sama macam pahala yang kawan tu buat, yang orang berjemaah tu dapat, hak itulah yang kita juga dapat. Itu adalah satu anugerah ganjaran daripada Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Maka saya bagi tahu kepada sahabat saya tadi, doktor tadi, saya kata bahawa segala niat dia, keinginan dia yang dia tak dapat buat, iaitu nak sembahyang di masjid, di surau dan sebagainya, nak sembahyang berjemaah ni, nak sangat. Tapi sebab kekangan tugas dia yang dia kena pusing ward, kerana on call,
ikatan tugas tadi menyebabkan dia terikat, dia tak boleh pergi semayang. Semua tu Allah Ta'ala ambil kira. Maha adilnya Allah, kan, maha pemurahnya Allah. Allah Ta'ala bagi pahala itu kepada kita. Dalam bahasa kita manusia ni kita kata secara percuma. Allah Ta'ala bagi free pahala tu, tanpa kita buat. Kenapa? Kerana kita ada niat, ada kesungguhan untuk buat, tapi kita terhalang dengan sebab tugas kita. Kita terhalang sebab sakit kita ni dan sebagainya. Allah Ta'ala bagi pahala. Sama macam suri rumah. Sama macam suri rumah. Kan? Suri rumah, dia nak itu, nak ini, tapi dia terhalang. Dia tak boleh keluar daripada rumah. Sebab kalau dia keluar daripada rumah, siapa nak jaga rumah dia? Siapa nak kemaskan rumah dia? Siapa nak bersihkan rumah dia? Siapa nak sediakan makan minum untuk suami dia, untuk anak-anak dia? Tak ada orang. Itu tugas itu terletak atas bahu dia. Maka semua pahala yang dia nak buat tadi, sebagaimana yang suami dia dapat, sebagaimana anak-anak tu dapat, semua pahala itu dia dapat. Cuba bayangkan berapa banyak sumber pahala yang dia dapat. Pahala daripada suami dia dapat. Pahala daripada anak sulung dia dapat. Anak kedua dia dapat. So kalau orang tu ada 5 orang anak keluar rumah pergi belajar, selama mana anak tu belajar di universiti, di college, di sekolah, selama mana suami dia pergi bekerja, anak 5 orang, campur dengan suami dah 6, jadi 6 sumber pahala dia, semua pergi kepada isteri tu seorang. Cuba bayangkan betapa besarnya pahala yang terkumpul dalam diri seorang isteri. Cuba tuan-tuan bayangkan, kita ada longkang, kan, ada parit, ada 5 parit, 6 parit, yang semua air itu turun dalam satu lubang, dalam satu kolam. Cuba bayangkan, air itu semua berkumpul dalam satu kolam. Betapa besarnya, banyaknya air yang terkumpul, yang datang daripada 5, 6, 7 sumber air yang dicurahkan ke dalam kolam tersebut. Begitu banyak, kan, terkumpul. Itulah keistimewaan yang dimiliki oleh seorang suri rumah yang full time, kan, yang dia tak boleh keluar daripada rumah dia kerana himpitan tugas di dalam rumah tersebut. Baik, kita tengok. Kan, nampak tak bagaimana istimewanya seorang suri rumah dari segi dia mendapat pahala yang kita kata pahala free tadi, pahala percuma. Kan, dia tak buat benda tu, tapi Allah Ta'ala bagi pahala pada dia. Itu belum lagi masuk tentang cerita macam mana isteri tadi, si ibu tadi menangis, kan, mengenangkan masalah-masalah anak. Belum kita cerita yang tu lagi. Setiap tangisan si ibu kerana masalah-masalah yang ditimbulkan oleh anak. Semua orang, bila ada anak, ada masalah anak. Betul tak? Tak ada orang yang ada anak, dia kata anak dia semua beres, semua clear, tak ada masalah langsung. Tak ada. Jangan bohong. Jangan bohong. Semua orang yang ada anak, mesti ada masalah dengan anak. Anak menyakiti hati kita, anak susah nak bangun sembahyang subuh, anak yang culas baca Quran. Kita duk kepung ni, puas kepung anak kita ni supaya baca Quran. Kepung anak kita ni, ajar dia supaya hafal surah-surah tertentu. Anak kita ni tahu sajalah, kan. Anak kita ni duduk dalam bilik, tak mau keluar-keluar. Kita ketuk pintu, panggil dia, pujuk dia, turun makan dan sebagainya. Semua itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba bayangkan berapa banyak pahala tu. Bila anak kita dah keluar daripada rumah, ni rasa sedih ni, tak habis lagi ni, rasa sedih pasal masalah anak tadi. Sepanjang hari tu, tak ada mood. Tak ada mood. Nak tengok TV pun tak ada mood, nak buka Quran pun tak ada mood. Pasal apa? Pasal bergaduh dengan anak ni. Duduk tinggikan suara, suruh itu, suruh ini pada anak. Kan? Sampai petang ni, rasa sedih sangat dengan anak. Kesedihan kita, kesabaran kita menghadapi kesedihan kita itu, Allah Ta'ala bagi pahala. Kan? Hebat sebenarnya. Sahabat-sahabat sekalian, pahala yang menunggu kita, syurga yang menunggu kita bila kita sabar dengan apa yang kita lalui. Maka macam itulah kisah yang saya sebut dekat kawan saya tadi, seorang doktor tadi. Bila saya bagi tahu dekat dia betapa banyaknya pahala setiap kali dia pergi tengok patient dia, pesakit dia, campur lagi dengan sembahyang Zuhur yang dia nak sangat berjemaah tu yang dia tak dapat, tu pun Allah Ta'ala bagi pahala walaupun dia tak sampai di masjid. Kan? Yang dia nak sangat sembahyang Asar berjemaah yang dia tak dapat tu pun pahala sampai kepada dia. Jadi itu yang kita kata pemurahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Allah Ta'ala bagi pahala walaupun kita tak buat. Kenapa? Kerana kita nak buat tapi kita terhalang.
Ini yang kata pahala yang sangat besar yang Allah Ta'ala berikan. Baik. Ada satu hadis kan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza wa man khalafa ghaziyan fi sabilillah bi khairin faqad ghaza. Nabi kata barang siapa yang mempersiapkan orang yang berperang, maka sungguh dia telah berperang. Tengok, hadis ni menjadi dalil di sisi para ulama. Barang siapa yang menanggung keluarga orang yang berperang, maka sungguh dia telah berperang. Tengok. Faham tak hadis ni? Hadis ni menjadi dalil di sisi para ulama. Kenapa kalau kita sebagai suri rumah ni, semua pahala yang suami kita buat di luar sana tu kita dapat. Semua pahala yang anak kita buat di luar sana, dia belajar kat sekolah, dia belajar kat universiti, di college, daripada pagi sampai tengah hari dia belajar itu, pahala tu pun kita dapat. Kenapa? Sebab ulama berpegang antaranya dalil yang kita baca tadi. Siapa-siapa yang mempersiapkan orang yang berperang, macam kita lah para suri rumah, kan full time suri rumah ni, kita persiapkan suami kita. Siapkan apa dia? Baju dia. Siapkan apa dia? Breakfast dia. Siapkan apa? Bekal ni, air dalam termos, bagi lagi, kopi lagi bagi dekat suami untuk dia bawa pergi ke pejabat. Bekal apa lagi? Ada nasi goreng lagi, nasi lemak dan sebagainya, ada nasi ayam, bagi lagi. Anak kita kan, kita siapkan makanan dekat dia. Saya dulu, ibu saya siapkan 2 nasi belauk, orang Kelantan kan, orang Kelantan, nasi belauk. Pagi masa subuh tu, 5.30 bangun, pergi beli, makan dah 1 round. Lepas tu beli lagi 1 bungkus untuk waktu rehat pula. Ini ibu saya yang sediakan. Dan ibu saya yang bagi duit dan sebagainya. Ibu saya yang siapkan semuanya. Maka siapa-siapa yang mempersiapkan suami dia untuk pergi bekerja, siapa-siapa yang mempersiapkan anak-anak dia yang pergi belajar, maka segala pahala yang suami dia dapat, segala pahala yang anak dia dapat, maka macam itulah dia dapat. Sama macam seolah-olah dia yang pergi menuntut ilmu, seolah-olah seperti dia yang pergi bekerja macam suami dia pergi bekerja. Itu dalil dia yang disebut oleh para ulama. Dan yang kedua itu, barang siapa yang menanggung keluarga orang yang berperang. Orang pergi perang, kan? Kita tak pergi perang, tapi kita tanggung family dia yang dia tinggalkan. Maka orang tu pun dikira berperang juga. Sebab tu sekarang ni kita tengok, kan, berapa ramai di kalangan kita yang ada duit semua ni kan, dia tolong bagi duit kepada sekolah, kan, kepada guru, kepada para petugas, macam setengah-setengah di kalangan kita pergi haji kan, pergi buat haji, buat umrah, kita jumpa cleaner-cleaner tu yang daripada Bangladesh, India, Pakistan semua tu, Afghanistan, yang kerja yang tolong cuci Masjidil Haram tu, kita bagi duit dekat dia orang kan, kita bagi duit. Ialah kerja dia orang ni gaji bukan banyak pun, dia orang tu asnaf kan, boleh terima zakat, kita bagi. Sama ada kita bagi duit zakat ke, kita bagi duit sedekah yang biasa yang bukan zakat pun, kita bagi-bagi. Jadi pahala membersihkan Masjidil Haram itu kita pun dapat juga, sebab kita antara yang membiayai, kita bagi kesenangan kepada cleaner, kepada tukang cuci Masjidil Haram. Jadi sebab itu kita tengok para jemaah haji kita dan jemaah umrah kita bila sampai di Masjidil Haram, bagi duit supaya dia orang pun semangat. Kan, seronok dapat duit, dia orang pun semangat kerja. Sebab tu kita tengok Masjidil Haram ni bersihnya dan sebagainya. Sebahagian itu adalah daripada kita. Kan, sebahagian daripada, walaupun kita tak pegang mop, kita tak pegang itu mesin cuci itu, kita tak pegang batang penyapu dan sebagainya, tapi pahala tu insya-Allah dan Allah Ta'ala berikan kepada kita sebab kita tanggung. Berdasarkan hadis tadi. Maka dengan sebab kita tanggung anak kita, kan, kita tolong tulis, cara buat homework dan sebagainya, bila anak kita pandai, cuba bayangkan anak kita hidup berapa lama. Lagi 20 tahun, lagi 30 tahun anak kita hidup, 40 tahun. Semua pahala tu akan dapat kepada kita sebagaimana anak kita dapat, kita pun dapat. Ingat macam yang saya sebut tadi, kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang sangat mulia di sisi Allah,
Sebab sumber kebaikan tu datang daripada baginda. Baginda lah yang ajarkan kepada kita semua benda-benda ni tentang akidah Islamiyah, tentang amal soleh, tentang akhlak yang mulia. Maka semua pahala kita ni turut diperolehi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka konsep yang sama tadi jugalah yang berlaku kepada para suri rumah. Maka sekarang dah 8.28 dah, saya terlajak sikit. Nak buka peluang kalau ada sesi soal jawab. Yang penting, sekali lagi saya nak ulang kepada sahabat-sahabat sekalian yang jadi suri rumah, jangan sedih, kan? Jangan ada inferiority complex, jangan rasa rendah diri, jangan rasa hina. Bila berkumpul dengan kawan-kawan tu, kawan-kawan sekeliling tu ada specialist, ada engineer, ada jusa dan sebagainya, tokoh korporat, yang kita ni suri rumah. Bila tanya, suri rumah je. Itu yang biasa berlaku. Suri rumah je, duduk kat rumah je. Jadi sebenarnya yang je tu, sebenarnya pahala tu sangat besar insya-Allah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bersemangatlah, kan, teruskan kesabaran, istiqamah, jaga rumah kita elok-elok, kan, jaga kebersihan, kekemasan rumah, pastikan suami kita sihat, anak-anak sihat, semuanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan segala pahala sebagaimana yang diperolehi oleh suami kita, sebagaimana pahala yang diperolehi oleh anak-anak kita yang keluar belajar dan sebagainya. Kita akan menerimanya semua itu secara percuma, kalau mengikut istilah kita manusia pada hari ini. Jadi saya kembalikan insya-Allah, saya kembalikan kepada Puan Moderator, Puan Zainun, untuk sesi soal jawab kalau ada. Silakan. Ya, baik Ustaz. Ada soalan kat sini daripada Nur Azian. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana jika seorang suami yang bekerja di kelab yang penuh maksiat tu? Adakah isterinya juga dapat sahamnya? Baik. Bagus soalan ni. Baik, bagus Okey. soalan ni. Soalan sekarang ialah sebab tadi kita bercakap tentang pahala suami, pahala anak kita dapat, kan. Jadi sekarang ni soalannya macam mana pula kalau suami tu kerja di contohnya tempat maksiat lah, kelab malam ke, tempat dangdut ke, karaoke ke, tempat arak ke, tempat judi, macam-macam lah, kan. Jadi jawapannya tidak. La taziru waziratun wizra ukhra. Jadi apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dosa ni dia tidak diwarisi, kan. Kita tidak share dosa, tapi dia ada cerita dia. Baik, iaitu man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Itu ada konsep lain. Baik, macam ni. Katalah suami kita ni kerja di tempat maksiat. Kita pula sebagai isteri, kan. Soalan sekarang ni, kita reda ke tak reda dengan apa yang suami buat? Kalau kita tak reda, kan, kita dah nasihat suami kita, kita tunjuk yang kita tak setuju dengan dia buat, maka dia terpakai kepada nas yang pertama tadi. La taziru, iaitu dosa ni tidak diwarisi. Kita tak tanggung dosa suami, kita tak tanggung dosa anak, kita tak tanggung dosa isteri. Contohnya suami, kan, isteri dia tak pakai tudung, isteri dia buat maksiat, isteri dia berpelesiran dengan lelaki lain, ataupun isteri tadi, kan, suami dia kerja kelab malam dan sebagainya, ataupun anak kita buat maksiat, menagih dadah dan sebagainya. Apakah kita tanggung dosa suami kita? Apakah tempias dosa isteri, anak tadi kita dapat? Jawapannya, kalau dalam konteks yang pertama, kita tak reda, kita dah bagi nasihat, mereka tak mau dengar, maka kita tak dapat dosa. Kita tak tanggung dosa mereka, tempias dosa tadi tak kena pada kita. Tapi kalau kita termasuk dalam kategori yang kedua, iaitu kategori tadi, hadis tadi, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah wa man sanna sunnatan sayyi'atan, kan. Yang kedua tu, siapa yang mengasaskan, yang memulakan benda yang tak elok, benda buruk, benda mungkar,
lepas tu diikuti oleh orang lain, maka dia akan dapat juga dosa tersebut. Maksud dia gini, kalau suami kita kerja tempat maksiat, tempat mungkar, kita redha dengan apa yang suami kita buat, kita tolong dia lagi, kita bantu, bagi semangat dekat suami kita untuk buat benda yang maksiat tadi, maka dosa tadi kita tanggung, kita dapat yang bahagian kita. Dan apa yang suami kita buat tu pun di kelab malam tersebut, kita pun dapat juga sebab kita redha. Macam itulah dengan anak-anak. Anak-anak buat benda yang tak elok, kan, benda maksiat, kita redha, kita pun bagi sokongan kepada anak kita. Macam contoh yang biasa ustaz-ustaz sebutlah, anak pergi keluar berdua-duaan dengan girlfriend dia, dengan boyfriend dia, kita pula bagi galakan. Tak apalah, keluar makcik okey, aunty okey. Tu biasa yang kita buatlah. Tak apa, apa semua. Kita pula yang kata tak apa. Kan kita pula kononnya nak jadi sporting. Kononnya sporting. Kita ni kononnya okeylah, kan. Apa semua. Maka bila kita yang bagi galakan, kita yang bagi laluan, kita bagi jalan, maka apa yang anak kita buat satu hari tu, dia pergi ke taman bunga ke, dia check in hotel ke, apa semua, na'udzubillah. Kalau kita yang bagi laluan, kita yang bagi galakan, kita bagi sokongan, maka apa yang anak kita buat, kita akan tanggung. Jadi ada dua keadaan yang saya sebut tadi. Keadaan yang pertama, dosa tadi tak sampai dekat kita, kita tak tanggung. Dan keadaan yang kedua yang macam mana dosa tadi boleh sampai dan kita akan tanggung. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya pandangan Islam tentang house husband. Satu perkara ya, satu house husband di mana katalah sang isteri income dia jauh lebih tinggi, jadi suami rendah dan dia stay home to take care of the children. Itu pandangan Islam lah. Kita pun satu lagi saya rasa tentang inferiority tadi. Saya rasa mindset harus diubah lah, sebab di kalangan orang-orang kayangan, sebenarnya isi-isi kayangan ni, dia merasakan bila dia tidak bekerja, dia jadi suri rumah, dia rasa dia lebih bangga sebab suami dia ni lebih berkemampuan dan sebagai isteri dia tak perlu bekerja, dia hanya take care, temankan suami, tengok-tengokkan anak. Jadi mindset di mana kita ni merasakan kita rendah diri disebabkan kita ni tak bekerja tu sepatutnya dah diubah pada abad yang baru ni, kan. Tak perlu lagi berfikir yang kita ni terlalu rendah diri sebab you tak earn a living. Itu je pandangan saya lah. Sebab di kalangan kawan-kawan saya yang kayangan ni, diorang amat bangga kalau diorang tu dapat duduk di rumah dan tidak perlu bekerja. Tetapi satu perkara, walaupun isteri tak bekerja, pendidikan mereka tu mesti tinggi dan mereka mesti ada qualification untuk mendidik anak-anak mereka. Sebab contohlah macam my very own cousin, walaupun dia belajar tinggi di England, tetapi dia balik jadi suri rumah, tapi 8 anak dia semuanya bekerja tinggi. Ada doktor, ada ini, sebab dia menjadi ibu yang mendidik anak-anak dia. Itu contohlah. Ya, betul. Saya setuju dengan apa yang Puan sebut. Baik, berbalik kepada soalan yang pertama tadi, iaitu tentang suami yang jadi suri rumah, kan. Saya dengan kawan-kawan selalu sebut jadi sura rumah. Kalau perempuan suri rumah, kalau lelaki sura rumah. Jadi yang jadi suri rumah ni adalah para suami. Baik, sebenarnya kalau kita lihat sebagaimana yang Puan sebut tadi, memanglah sebab isteri ni dia gaji banyak. Sebagai contoh, gaji dah 10,000, 11,000, 20,000, ataupun isteri ni ada bisnes, kan, masuk puluh-puluh ribu setiap bulan. Jadi kebetulan pula dengan COVID-nya apa semua, PKP, kan, lepas tu kilang tutup. Jadi para suami ni yang bekerja di kilang, di company tertentunya dan sebagainya, telah diberhentikan, hilang pekerjaan. Ataupun mungkin bekerja tapi pendapatannya tidak seberapa, bukan senang untuk cari pekerjaan, kan. Jadi kita kata sebagai contoh, suami tidak bekerja. Jadi suami jadi asnaf,
Jadi suami jadi asnaf zakat. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan saya pernah sebut pun sebelum ini dalam kuliah kita, pernah berlaku kepada sahabat Nabi. Kan, seperti antaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang ada sedikit perbezaan pendapat dengan isteri beliau. Kerana isteri beliau nak keluarkan zakat. Tetapi Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada isterinya bahawa lebih baik zakat itu diberikan kepadanya, yakni kepada suami. Isteri bagi zakat kepada suami. Jadi isterinya tidak bersetuju, maka itu dibuat aduan kepada Abdullah bin Mas'ud, buat aduan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi membenarkan apa yang dipegang, yang difahami oleh Abdullah bin Mas'ud, iaitu isteri boleh bagi zakat kepada suami, dan sebaik-baik sedekah itu kita dahulukan kepada orang yang paling dekat. Maka dengan sebab itu, bila kita menghadapi keadaan di mana suami kita tidak ada kerjaya, tidak ada pendapatan, maka kita dahulukan suami kita dari segi bantuan. Dan malah kita kena terima bahawa hidup ni dia ada graf, dia turun naik kan, tak ada yang naik sepanjang masa, dia ada turun naik. Ada masa kehidupan kita sangat okey, ada masa kita jatuh merudum ekonomi kita, maka kita kena terima hakikat itu. Oleh kerana rezeki itu Allah Ta'ala bagi kepada isteri dan suami hilang pekerjaan, maka pada tempoh yang susah itu kita kena sabar dan kita kena saling bekerjasama. Jadi suami ambil alih kerja rumah, bersihkan rumah, kemas rumah dan sebagainya, dan itu tidak hina, kan? Itu tidak menghinakan kedudukan seorang suami. Kemudian yang kedua yang puan sebut tadi, saya setuju, iaitu kita tak perlu ada rasa inferior, rasa rendah diri, hina dan sebagainya. Dan sebagaimana yang puan sebut juga, di kalangan yang kawan-kawan kita yang kayangan-kayangan ni, dia seronok duduk kat rumah. Jadi itu bagus, kita enjoy kerjaya kita sebagai suri rumah yang insya-Allah dapat pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Ustaz, Ya. tentang house husband ni bukan masalah dia tak ada kerja, dia choose to stay home untuk menjaga anak-anak dia sebab isteri dia tinggi pendapatan. Jadinya sebab apa ni, dia pilih, bukannya sebab dia asnaf ke apa ke. Ya, pun Dia boleh. pilih Ya. untuk duduk di rumah untuk stay home and jaga anak-anak ataupun run the house lah, in other words. Ya, pun boleh sebab kita kena tahu bahawa setiap kita ni masa depan tak sama. Jadi macam puan sebut, isterinya jauh lebih baik pendapatannya. Jadi apa salahnya suami tu yang mengalah. Dan suami mengalah, dia pilih, sebagai puan sebut, dia boleh pilih untuk jadi suri rumah, dia yang jaga. Yang penting ada kerelaan daripada isteri. Yang kunci dia, kalau isteri setuju, itu tak jadi masalah sebab asalnya nafkah itu ke atas suami. Jadi kalau isteri sendiri setuju macam tu, maka why not? Jadi insya-Allah moga-moga rumah tangga mereka bahagia, insya-Allah. Ya, rasanya setakat itu saja soalannya Ustaz ya. Kita pun dah terlebih masa Ustaz kan. InsyaAllah lain masa kita akan ada lagi lah sesi ni ya, sesi yang siri kedua kot Ustaz. Sebab banyak soalan lagi tak sempat nak dibaca. Dan ya Allah, Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz Dr. Ahmad Jalani atas kursus ilmu ini yang amat bermanfaat sekali buat kita sebagai isteri, sebagai si rumah tangga. Yang mana sebagai si rumah ini kita dapat fokus mengurus hal ehwal rumah tangga, termasuklah lebih fokus dalam mendidik anak-anak dengan lebih baik. Semoga semua kita sebagai ibu dan juga isteri sentiasa terus meyakini bahawa Allah akan mengkurniakan ganjaran pahala berkat kesabaran dan kesungguhan dalam menjalankan tanggungjawab tanpa keluh kesah dan tanpa rasa penat. Akhir kata, semoga Allah SWT memberikan kita kefahaman yang sahih dalam memahami syariatnya. Dan Ustaz kita tangguh dulu dan sambung lagi insyaAllah minggu depan. Kita akhiri dengan tasbih kafarah Ustaz dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Baik, marilah kita memohon kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima oleh-Mu. Sekadar itu kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Ustaz. InsyaAllah jumpa lagi semua. Okay, baik. Kita ada lagi keluarga seterusnya ya puan-puan dengan Al-Fadhil Ustaz Fikri. Keluarga seterusnya. Mohon stay dalam